Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pagi ini? Moga-moga kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantu sebarkan live kita pada pagi ini. Bantu sebarkan live kita pada pagi ini. Saya bersiaran di satu tempat di kawasan rumah saya lah, berdekatan dengan rumah saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita meneruskan fitness kolbu kita pada pagi ini, sound okey, visual okey, audio okey, bantu komen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga kita terus sihat. Sihat hati, itu yang paling penting. Hati sihat. Bagaimana tahu hati sihat? Kita tak selalu sakit hati. Orang yang sakit hati, mana hati dia sakit? Ya ke Ustaz? Ya. Orang yang selalu sakit hati, mana hati dia sakit? Kenapa hati sakit? Sebab hati tidak dirawat. Hati sakit kan? Qalbun marid. Hati sakit dengan keadaan-keadaan dunia. Sebab terkesan dengan dunia. Baik, jadi sedang memuliakan Allah SWT. Sound semua okey? Alhamdulillah, semua okey. Moga-moga kita semua sedang memuliakan Allah SWT istiqamah dalam jalan untuk kita merungkai segala kekeliruan di dalam kehidupan, apatah lagi berbicara soal hati. Hati ini mesti kita kupas berhabis-habisan. Kita mesti mendalami soal hati. Jadi sedang memuliakan Allah Ta'ala, mendalami soal hati sehingga kita mampu menjiwai. Tak mau sakit hati macam mana? Jangan bagi hati sakit. Wan mahani, wan abu. Tak mau sakit hati, jangan bagi hati sakit. Jadi, pada pagi yang penuh barakah ni, kita akan sentuh satu tajuk tentang latih tubi hati. Itu dia. Tak nak bagi hati sakit ni, kita kena buat ada latih tubi hati. Ya, latih tubi hati. InsyaAllah. Latih tubi hati. Baik, sedangnya mohonkan Allah SWT. Bantu sebarkan lagi sahabat-sahabat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sakit hati tu kira berdosa ke Ustaz? Ya, boleh dikaitkan dengan dosa. Sakit hati boleh dikaitkan dengan dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, latih tubi hati. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut Akademi Al Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat semua, insya-Allah lagi sekali kita bersiaran pada siri yang ke-32. Sudah berapa bulan, hampir setahun kita bersiaran dengan fitness kolbu. Baik, bagi yang baru mengikuti pengajian ataupun live kita dalam fitness kolbu, kita menumpukan soal-soal berkisar tentang bagaimana nak memperhalusi perbahasan tentang hati. Suka saya buat ulang kaji ya, murajaah. Hati berbeza dengan perasaan. Sebab tu dinamakan hati dan perasaan.
hati dan perasaan. Dia perasaan satu bab lain, hati satu bab lain. Itu kena faham. Adapun sakit hati kerana hati itu telah terkesan dengan perasaan. Perasaan tu apa? Nafsu. Nafsu. Baik. Sekarang ni kita nak belajar ataupun kita nak rungkai bagaimana nak buat supaya hati kita tidak terkesan ataupun tidak sakit tadi. Ustaz, saya tak nak sakit hati. Baik. Antara kita kena lakukan adalah kita kena ada satu perbahasan tentang latih tubi. Dia ada latih tubi hati. Latih tubi hati ni macam mana? Baik, macam kita tengok orang yang pergi gym tu. Orang pergi exercise pagi-pagi ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah memulakan Allah Ta'ala. Siapa duduk area Sukang Buloh tapi jogging boleh kan? Jogging boleh, silap. Ya betul. MCO ni jogging boleh. Sini ada track. Cantik track di sini. Siapa biasa pergi sini, cuba tengok ya. Tu dia orang. Oh, tu dia. Masya Allah. Tengok. Tu. Ni track dia. Track dia. Nak jogging ni tuan-tuan. Nak jogging. Nak bagi badan sihat ni. Ni latih tubi ni. Latih tubi ni. Tengok. Oh, siap track dia. Siap track untuk apa ni? Untuk jogging. Bagi badan kuat. Bagi badan kuat tuan-tuan. Bagi badan kuat. Ada latih tubi dia. Belum ada instruktor lagi. Belum ada instruktor lagi duk jogging. Jogging bagi instruction. Bagi arahan. Allahu Akbar. Baik, soal dia. Hati ada tak kita buat macam tu? Ada tak track ini? Track. Untuk hati ni ada tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cikgu Haida baru jalan atas treadmill. Okey. Yang penting ada track. Elmina ke? Ya. Mana? Siapa yang ada area sini, mai sini. Saya dekat sini. Siapa yang ada area sini, mai sini, area sini. Tapi jangan tahu mamai. Sekarang MCO kan, nyanyi orang. Cantik. Masya Allah, cantik. Sini subhanallah, cantik. Baik. Tuan-tuan, sedang jemaah yang dimulakan Allah SWT. Para jemaah yang dimulakan. Hati kena berjalan, jogging lah. Ya. Hati kena jogging lah. Baik. Pertama, sedang jemaah yang dimulakan Allah SWT. Kita terus pada poin kita. Bantu saya buatkan dulu. Bagi sahabat kita masuk dulu. Kan saya dah sentuh panjang-panjang. Baru nak masuk kan. Baru nak masuk. Bagi. Share dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu sahabat kita tag. Dekat dengan Saujana kau Ustaz. Dekat juga. Boleh ikut jalan dalam. Tuan Nurhan. Mai datang. Start motor mai. Dan 20 minit sampai. Daripada Puncak Alam kan. Tuan pada Puncak Alam kan. Ya, Sofia Adura. Cantik ya tempat dia. Alhamdulillah. Kena banyak lalui ujian. Ya, Tuan Elia. Mantap. Betul. Latih tubi hati. Dia ada jalan. Okey, pertama latih tubi hati ni dia kena ada torik dia. Itu nama perbahasan dengan torik. Torik ni torikat ni. Torikat ni tuan-tuan itu jalan. Dia ni kalau jogging ataupun buat apa exercise dia kena ada jalan dia, ada track dia, ada track. Anda jangan salah ikut track. Kalau salah ikut track, hati takkan jadi kuat. Dia kena ada track dia. Pertama kita faham. Untuk buat latih tubi ni dia kena ada track dia. Dia bukan lari setempat. Walaupun cikgu dah kata ada treadmill kan. Lagi setempat je boleh Ustaz. Tak, sebenarnya dia ada track dia. Dia ada jalan dia. Untuk kita buat latih tubi hati ni dia kena ada jalan dia. Baik. Apa jalan dia? Tak faham. Alia Imam Subat tak faham. Itu nama perumpamaan. Tadi kata kena jogging. Yalah, kena jogging lah juga. Kena jogging lah. Macam mana jogging untuk bagi stamina pada badan, begitulah kena jogging hati. Apa maksud jogging hati? Ada latihan dia. Kena ada jalan dia. Baik, apakah jalan itu? Itulah dipanggil torik. Ustaz, saya belum daftar lagi. Nak daftar macam mana caranya? Halijah, Puan Halijah Inabai ada dekat wall saya. Boleh tengok siapa boleh bantu Puan Halijah, sahabat kita. Boleh bagi link. Boleh bagi link dekat sahabat kita. Puan Halijah. Adakah mustahil untuk hati tidak terkesan ni Ustaz? Ustaz, adakah mustahil hidup tanpa sakit hati? Adakah mustahil? Tidak. Tak mustahil. Ni take note dulu. Catat, tulis. Tidak mustahil untuk hidup bebas daripada kesakitan. Sihat. Malah itulah tujuan hidup kita. Kita nak ada hati yang sihat.
qalbun salim. Qalbun salim. Cuma perbahasan saya ni perbahasan santai lah. Perbahasan santai. Adapun perbahasan santai, inilah kehidupan. Kehidupan kita melalui begini. Uruf, keadaan hidup kita macam ni kan. Pagi-pagi macam ni, bersama keluarga. Kita melakukan aktiviti yang harian kita buat. Manusia buat. Kan? Tidak mustahil untuk bebas sakit hati. Caranya adalah kena sihat. Ni. Ya, orang yang masuk neraka lah orang yang sakit hati. Allah masuk sakit hati, Ustaz. Ya. Ustaz jogging lah tu. Jogging lah juga. Jogging sikit. Allah. Tak mustahil untuk bebas sakit hati. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sebelum saya terlupa, malam ni saya nak sentuh tentang tajuk Allah izinkan orang bermaksiat. Tajuk izin Allah. Saya nak kupas tentang izin Allah. Rupanya ramai lagi yang masih keliru tentang izin Allah. Izin Allah ni isu akidah ya. Ini pun soal hati juga ni. Kalau tak faham isu akidah, hati akan jadi lemah. Antara punca utama lemahnya hati lemah kerana dia lemah akidah. Hati saya lemah, Ustaz, kerana lemah akidah. Itu dia. Ingat. Izin Allah. Allah izin lelaki curang. Ya, Allah izin. Allah izin kita bermaksiat. Ya, Allah izin. Wih, jangan Ustaz. Salah tu. Mari kita bincang malam ni. Siapa nak tahu jawapan dia? Malam ni. Malam ni saya nak kupas. Sebab ada netizen kan marah. Tunjukkan dia tak tahu, tak faham tentang apa akidah. Allah izin buat maksiat. Allah bagi izin. Ustaz, dia curang dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Izin Allah malam ni saya nak sambung. Nak sentuh tajuk izin Allah. Okey, baik, sambung ke tadi. Malam Ustaz, ya malam ni. Sebab ada nota sikit saya nak tulis. Sebab kalau ni kan takut orang salah faham kalau saya cakap macam ni. Sebab ada benda yang saya nak tulis tentang izin Allah. Ramai isu kan. Izin Allah. Orang maksiat curang izin Allah. Marah netizen. Marah. Apa pula dengan izin Allah katanya? Kita tak faham. Izin Allah. Tapi kena faham bab izin ni supaya kita akan faham. Bila faham tentang izin, insya-Allah. Mudah-mudahan yang mengikuti pengajian akan fahamlah. Sedang iman menggunakan Allah SWT. Ustaz, jangan pakai baju merah tak sesuai untuk Ustaz. Sebab tak sesuai, Puan Suria Taib. Apa sebab color ni tak sesuai ke? Mengganggu aura saya ke? Kalau pakai merah, saya terkesan, makna hati masih lemah lah. Color memang ada peranan dalam hidup. Tapi dia tidak boleh menguasai kehidupan. Color memang ada peranan dalam kehidupan. Tapi dia tidak boleh kuasai iman. Orang yang beriman, dia tak kisah dengan color ni. Bab color, bab tarikh, jangan buat main. Bab color-color ni. Merah akan berani. Ya, memang saya akan jelaskan video Andika Putra tu. Kenapa Allah buat makhluk tak? Allah tak buat macam tu. Jangan cakap handsome sangat. Cakap sangat handsome. Masya-Allah. Hazam min fa'li rabbi. Puji itu puji Allah, jangan puji saya. Kalau nak puji, puji Allah, jangan puji saya. Saya tak terkesan dengan pujian. Saya dah terima kenyataan dah. Puji Allah. Alhamdulillah. Nak puji macam ni saya ajar. Alhamdulillah, Masya Allah, cantiknya.
handsome-nya Allah jadikan. Pasti macam tu. Jangan tegur-tegur puji macam tu. Tu salah tu. Salah. Puji ni milik Allah. Puji hanya milik Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ustaz, yang cantik, yang handsome tu, ya, kita puji Allah sebenarnya. Hakikatnya kita puji Allah. Kita puji sifat yang Allah jadikan pada dia. Allah jadikan handsome pada saya. Okey, Allah jadikan cantik pada anda semua. Handsome. Betul lah tu. Jadi cantik, handsome tu sifat Allah sebenarnya. Allah jelmakan, dipanggil tajalli. Allah nyatakan. Jadi yang kita asyik tengok tu adalah keindahan yang Allah jadikan, bukan keindahan diri. Ni tak ada. Ini tanah. Asalnya tak ada apa. Allah elokkan rupa ni. Jadi tak ada masalah. Tak perasan pun. Pujian yang milik Allah. Boleh puji. Boleh puji, tak ada masalah. Tapi puji Allah, bukan puji makhluk. Puji Allah. Puji isteri tu, puji Allah pada isteri. Puji Allah, cantiknya Allah. Cantiknya Allah. Yani innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah Maha cantik. Allah sukakan kecantikan. Ya, puji Allah, puji ciptaan Allah. Hakikat dia kita puji Allah. Baik, berbalik tadi, hati sihat. Latih tu berhati. Dia kena ada jalan. Kami dah terima ustaz. Alhamdulillah, bagus. Terima kenyataan tu. Tajalli Allah nyatakan. Jangan perasan dengan orang puji, ya betul. Jangan perasan. Ya, apa yang ada itu sifat kekuasaan Allah. Tapi boleh, kita boleh sebut, tak ada masalah. Handsome-nya boleh. Kenapa? Allah jadikan handsome. Masya Allah. Sebab tu bila sebut, bila puji, depan kena ada subhanallah, Maha suci Allah, atau Masya Allah, dengan izin Allah. Kemudian yang terima pujian, Alhamdulillah. Hanya puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jangan perasan pula, tak adalah mana ada handsome sangat, tak ada ramai lagi handsome pada saya. Itu perasan. Cakap dia, Alhamdulillah, ya, saya dah terima kenyataan tu dah. Saya terima kenyataan tu. Jangan bagi alasan. Ini pun tajuk bagi kita, tajuk pagi ni adalah untuk kita berada dalam latih tu biati, jangan cipta alasan. Jangan bagi alasan. Jalan yang pertama dan jalan yang utama dipanggil jalan mujahadah. Mujahadah. Ingat, jalan mujahadah. Tulis, jalan mujahadah. Okey. Jalan mujahadah ni, jalan mujahadah adalah jalan untuk menundukkan perasaan atau jahadah, jihad. Baik, antara latih tubi adalah macam tadi. Handsome ustaz. Handsome, kacak, cakaplah macam mana. Okey, kita kena ada mujahadah. Mujahadah kena ada ilmu. Mujahadah kena ada ilmu. Saya kena alihkan kamera panas katanya. Okey. Ini panas. Mujahadah kena ada ilmu tuan-tuan. Kita kena alih tempat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Mujahadah kena ada ilmu. Kalau tiada ilmu tidak boleh. Sejak dah daftar kelas tak ada notification. Tak ada. Dia kadang Facebook saya tak tahulah. Saya pun tak faham buat Facebook. Top fan ke, notification ke, saya pun tak faham. Ya. Kena bagi cool down sikit handphone. Sebab dia bagi notification hot. Sebab dia dah kat panas tadi. Dengan tempat redup sikit. Saya kat terowong ni tuan-tuan. Kat jambatan ni. Tu dia. Baik, mujahadah kena ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang pakai kopiah merah kalau nak pakai baju merah ya Ustaz. Allah. Puan Suria Taib.
advice lah saya, kenapa kena pakai kopiah merah? Kena matching lah. Tak apa, tak payah terikat. Bak pakai ni sebenarnya, siapa mana mesti belajar tentang personality. Tak apalah. Tapi jangan sampai personality mengganggu prestasi ya. Jangan sampai personality yang melibatkan penampilan, appearance, sampai terganggu. Tak boleh lah, saya salah pakai baju lah, kena tukar balik. Jangan sampai mengganggu. Aura, neurologi, tentang psikologi, itu semua duduk kat sini. Psikologi itu masih minda yang duduk pada keadaan. Kalau anda nak sesuaikan dengan keadaan, anda kena berpakaian macam ni. Itu kebanyakan begitu. Tapi sebenarnya orang beriman, kalau Nabi SAW sangat favoring dengan warna putih. Tapi Nabi tak cakap Nabi suka warna putih. Tapi Nabi sentiasa kerap pakai warna putih. Kalau tengok kan semua benda nak putih. Takkan semua nak putih. Kenalah ada warna, barulah ceria. Nampak? Setengah orang dia cakap macam tu. Nabi tak. Adakah ceria itu, dia begini, bila buat ibadat, dia tentang hati. Umrah warna putih. Telekung sebenarnya putih. Sekarang dia telekung warna-warni. Ulama ni dia dah buat cantik lah sebenarnya. Putih, kain kapal putih. Kalau ikutkan putih ni bosan lah. Putih kan. Tak ada colour. Tak ada colour Ustaz, putih. Bosan lah. Kan? Sebenarnya buat ibadah dia tak ada bosan. Buat ibadah tak terikat dengan colour sebenarnya. Tapi buat kehidupan boleh lah. Nak cerita buat keadaan. Nak pakai kopiah merah, baju merah, biru. Saya tak nafikan lah. Tapi jangan sampai terikat lah. Jangan sampai terikat lah ya. Bukan kata tak belajar. Kita belajar juga. Saya ambil tahu juga bab-bab colour tu. Ada 7. Dalam ni dia panggil Gundalini. Ni ada cakra-cakra colour ni. Di sini indigo. Sini third eye. Sini cakra biru. Sini cakra hijau. Ini kuning. Bawah oren. Bawah sekali warna merah. Cakra merah ni bawah. Dekat tulang sulbi. Kat punggung. Tulang punggung. Ujung punggung tu. Itu tulang sulbi. Ada 7 cakra dalam badan. Cuma saya tak jadikan itu sebagai sandaran saya. Dia panggil biofeedback test. Biofeedback test. Cek aura. Keluar. Okey. Tu dia. Ada biofeedback test kan. Dia kaji tengok keluar colour. Kan? Ini colour apa ni. Ada ni colour apa. Baik. Jadi sedang tuan yang muliakan Allah SWT. Cuma dalam bab warna jangan menonjol. Dalam Islam terutama perempuan menarik perhatian. Warna ni kadang dia boleh menarik perhatian. Kalau perempuan nak pakai warna striking, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Striking merah. Striking. Warna-warna yang boleh menarik perhatian. Itu tidak boleh. Ya, Puan Suria Taib. Biofeedback test. Saya tahu benda tu. Saya ada ikuti. Okey. Numerologi pun ada. Dan numerologi. Nombor. Ada. Just saya ikut, saya nak tahu. Itu saja. Tapi semuanya, dia dalam ilmu color ni. Dia surah Al-Mu'minun ayat 14, ayat 15. Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqil ghafilin. Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Allah jadikan dia kamu 7 jalan. Tapi 7 jalan itu bukanlah color sebenarnya. 7 jalan itu adalah tingkatan mujahadah ataupun 7 jalan nafsu. Itu ulama bincang bab nafsu. Baik, sebagai contoh berbalik pada isu mujahadah tadi. Latih tubi adalah untuk kita duduk dalam jalan mujahadah. Trek untuk melatih tubi hati ni adalah jalan untuk mujahadah. Baik, syarat mujahadah yang pertama susah-susah. Bersusah-susah. Makin tinggi susah, makin tinggi nilai mujahadah. Susah-susah. Apa yang susah? Contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu susah. Sebab apa? Dia kadang mengganggu kita. Hati kita ni tak boleh terima kadang-kadang statement-statement yang ustaz ni macam nak mengajar aku je. Macam tahu semua lah ustaz ni. Siapa dia ni? Susah. Susah.
Sofia Adura boleh telekung nak pakai warna-warna tak ada masalah, pakailah. Tak ada dia harus, hukum dia harus. Tapi kalau dah sampai boleh menunjuk-nunjuk, jagalah. Itu saja. Berlebihan tak boleh. Pakai telekung warna merah, jangan. Dia bawa cik pasal dia tengah. Okey. Baik. Jadi sedang yang mulakan Allah Subhanahu taala. Jalan mujahadah macam tilik nasib ke ustaz, nombor macam zodiak ke. Dia kalau melibatkan tilik tu haram lah. Tapi kalau sekadar nak tahu tentang nombor tak ada masalah. Trek 1 bersusah-susah. Okey, sambung. Trek 1 ada kan dah tersasul. Trek 1 adalah bersusah-susah. Ini trek utama. Anda tidak boleh lari pada jalan mujahadah. Jalan mujahadah adalah jalan untuk melatih tubi. Latih tubi hati adalah dengan jalan mujahadah. Dan jalan mujahadah adalah jalan utama. Tak ada jalan lain. Jalan mujahadah ulama kata. Jalan mujahadah tu jalan utama. Bersusah-susah. Bersusah-susah. Bersusah-susah untuk apa? Untuk beribadah. Bersusah-susah untuk beribadah. Beribadah susah tidak? Susah. Sebab tu makin susah, semakin susah, semakin kita tinggi mujahadah. Sebab tu, contoh, paling susah sekali apabila orang tak puji. Itu paling susah. Cari amalan yang tiada pujian. Apa amalan tak ada pujian? Contoh, seorang anak dengan mak. Itu jalan tak ada pujian tu. Orang akan pandang standard. Biasalah anak. Dan orang tak boleh nak bangga. Tengok aku banyak berbakti dengan mak. Tak ada. Tak ada seorang pun anak boleh berbangga. Dan tak ada seorang pun boleh memuja seorang yang banyak bakti dengan mak. Tak ada. Sebab apa? Tak ada satu pun boleh bayar dengan apa saja pengorbanan seorang ibu kepada anak. Tak boleh. Tapi sekarang terbalik, orang puja-puja seorang anak kan. Wah, hebatnya bagi kereta kat mak, bagi rumah dekat mak. Mak pula puja juga sebab harta. Menangis-nangis lah. Alah, menangis-nangis akan dapat harta. Itu mujahadah ya. Lawan. Dan mujahadah ni yang kedua, bersusah-susah. Dan mujahadah ni dia kena ada lawan. Lawan. Perang. Istiharkan perang. Track kedua adalah berperang. Lawan. Dia lawan, tuan-tuan, lawan. Dia kena lawan. Dia tak ada jalan lain. Dia kena jalan lawan. Dan bila lawan, anda kena ada skill nak lawan lah. Itu belajar lah nanti. Ni saya cerita. Dia kena lawan. Lawan perasaan. Apa nak lawan? Lawan perasaan. Kalau kita seronok sangat dengan dunia, lawan. Jangan seronok. Itu nama sebab ada tegahan. Lawan dengan larangan. Jangan. Kita nak sedih tu, jangan sedih. Jangan ni, nangis sebab apa ni? Di situ, bila nak lawan, dia tak boleh lembut. Di sinilah orang cakap, ni ustaz ni kenapa nak marah-marah? Tak, saya bukan marah. Tapi nak bagi tahu kaedah. Saya tak marah, tapi nak bagi tahu kaedah. Masalah tak ada senjata nak lawan. Ni bukan lawan guna senjata. Senjata dia adalah dengan kata-kata, lisan. Lidah adalah senjata. Kata-kata lah. Kata-kata itu mesti datang dari dua keadaan. Dari hati dan dari lisan. Kata-katanya datang dari hati, kata-kata yang datang dari lisan. Itu kita belajar tentang lisanul haq tu. Yang itu kita kata lisanul haq. Sebab tu kita berkata-kata hanya dengan perkaranya Allah ridha, Allah nak. Sebab tu Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah kamu siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah kamu beriman, hendaklah kamu berkata baik atau diam. Lawan perasaan. Lawan dengan larangan. Tak boleh. Tak boleh lah. Lawan dengan kata-kata. Sebab tu kena ada suruhan dan larangan. Tak boleh. Ustaz, tak boleh nak sedih. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Mujahadahnya nangis tu ke? Mujahadah bagi mak dia, mak ustaz blur pula. Maksudnya, mujahadah, lawanlah perasaan.
Janganlah nak kita ni sedih sangat, gembira sangat dengan hadiah dunia. Kita terima kasih saja. Terima kasih nak bagi mak rumah. Tapi mak tak nak rumah ni, mak nak rumah kat syurga. Biasa kan? Kena lawan lah sebab ramai orang, dia terinspirasi dengan hadiah harta. Dia terinspirasi dengan hadiah benda. Kita sepatutnya terima kasih je. Terima kasih lah. Alhamdulillah, terima kasih. Haza min fa'li Rabbi. Terus cakap macam tu. Ingat, mana-mana yang diberikan hadiah, boleh, harus, tak ada masalah. Boleh hadiahkan suami nak hadiahkan isteri. Ataupun isteri nak hadiahkan suami kahwin lagi. Yang faham-faham, tak faham sudah. Abang, saya hadiahkan abang untuk abang kahwin lagi. Suami jangan settle pula. Alhamdulillah, haza min fa'li Rabbi. Haza min fa'li Rabbi. Ini kurnia pada Allah yang kamu hadiahkan abang seorang isteri lagi. Baguslah. Kan? Ini beria-ia kadang. Teringin lah. Mak teringin nak pakai. Ada teringin nak. Teringin tu jangan sangat. Teringin ni kena jaga. Ni bab susah-susah tadi ya. Susah-susah ni lawan. Teringin. Tu jaga hati-hati. Itu kemahuan. Kurangkan teringin. Bab makan terutamanya. Syahratut ta'am. Suka makan. Kalau ada teringin. Teringin abang nak makan. Musangking teringin sangat. Habis. Lawan. Suami lawan. Jangan ikutkan. Ini isteri nak melompat-lompat keluar cari. Konon-konon apa? Nak raikan isteri. Boleh nak raikan. Tapi tolonglah jangan ikutkan. Raikan. Ni ikutkan. Bukan raikan. Suami banyak buat perkara ikutkan. Bukan raikan. Mak dan ayah banyak buat perkara ikutkan. Bukan raikan anak-anak. Ikutkan anak-anak nak apa? Kita bagi. Nak mainan, bagi mainan. Nak duit, bagi duit. Nak tab, bagi tab. Semua kita bagi. Lala sekali hati dia tak ada latihan. Dia makin teringin, jangan bagi. Itu cara dia. Kalau suami contoh, teringin sangat nak kahwin lagi. Kalau dengan saya kata tak payah. Ustaz, salah ke saya nak kahwin lagi? Tak payah. Sebab apa? Teringin sangat. Kalau teringin ni, dia akan jadi kerosakan. Teringin sangat nak rumah besar. Habislah. Teringin sangat nak kereta besar. Teringin sangat nak. Teringin tak payah. Itu kena susah-susah. Dunia ni, terima kasih. Ustaz, saya teringin sangat Ustaz. Teringin baguslah. Apa dia? Buatlah apa. Saya nak Ustaz. Buatlah. Tapi, jangan ikutkan keinginan. Lawan. Itu dah masuk yang kedua. Susah untuk lawan. Memang susah. Sebab dah jadi kebiasaan. Contoh, celebrate birthday. Itu kan nampak mudah kan? Tapi lawan. Tak ada. Oh, tak ada ke? Dia biasa. Kalau kita nafsu ni, dia akan memberontak. Hadapilah pemberontakan itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak payah. Teringin sangat masuk kubur. Teringin sangat nak masuk kubur. Okey. Kalau beria-ria nak, lawan. Lawan. Jadi sebenarnya, teringin kemahuan duduk pada syurga. Nak sangat masuk syurga. Teringin sangat masuk syurga. Itu penting. Lawan. Kita tukar tuan-tuan. Kita lawan dengan ilmu lah. Dengan iman. Okay. Ini bab izin lah. Bab izin. Saya sentuh sikit lah. Sebelum malam ni saya sentuh lebih detail. Izin ni, Allah izin. Tu teringin. Allah izin si fulan curang. Allah izin si fulan bermaksiat. Berzina contoh. Baik, sebelum nak buat tu datang teringin. Dia ada kemahuan. Tanya anak-anak lelaki kita, kalau nanti siapa ada anak lelaki tanya. Awak teringin kan? Kamu teringin kan? Okey. Izin ni, mesti ada, maksudnya izin, sebelum tu larangan. Macam contoh, izin rentas daerah. Bermaksud, sebelum tu ada larangan. Tapi sebab, siapa yang minta izin? Manusia lah. Tapi kita tak minta izin. Iblis minta izin. Tapi kita tak minta izin. Kita langgar.
Tapi Allah izinkan berlaku sebab ikutkan keinginan. Tu ingin sangat nak berzina. Pergi. Allah izinkan dia berzina. Sebab apa Allah izinkan? Sebab kamu teringin. Kamu yang nak. Allah bagi pula kita akal berfikir. Izin, Allahnya izin. Mana boleh dengan izin sendiri? Tak boleh. Sebab kita di bawah pentadbiran Allah. Semua berlaku dengan izin Allah. Allah izin kita buat maksiat. Soalnya, sebelum izin, mesti anda minta. Ataupun anda buat terus. Itu namanya sebenarnya kezaliman atas diri sendiri. Kezaliman atas diri sendiri. Bermaksud, jika izin pada Allah, kenapa tak minta izin nak jadi baik? Tak ada sebab tak jadi baik. Sebab Allah izinkan kita jadi baik. Walhal yang jahat pun Allah izinkan, takkan yang baik Allah tak izin. Soalnya adalah kita tidak minta. Kita tidak bersungguh-sungguh nak jadi baik. Kita tidak bersungguh-sungguh nak masuk syurga. Nabi kata apa? Allah izin walaupun benda tu tak halal. Ini izin Allah ni berakidah. Halal ke haram semua Allah izin. Malam ni saya tulis nanti. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kata. Izin benda tu haram. Sebelum haram Allah halang. Allah suruh ke buat yang haram? Tak kan? Allah izinkan buat sebab apa? Sebab kita yang minta, kita yang nak buat. Kita yang nak buat. Allah izinkan. Tak pun nak silakan. Dengan kuasa Allah. Itu masuk dia. Sebab itu, kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Kita banyak bagi alasan. Alasan nak jadi baik. Sepatutnya mintalah Allah jadi baik. Dan Allah mesti perkenankan sebab Allah Maha berkuasa. Allah boleh buat apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita tak nak minta jadi baik? Sebab alasan. Sebab perasaan baik. Nanti kalau minta jadi baik Ustaz, nanti kan kena... Saya tak boleh nak pakai ketat-ketat dah, katanya. Nanti kalau jadi baik kan, susahlah pula. Dulu saya jahat. Nanti kan nampak diri, nampak keakuan. Kalau dia nampak Allah, nampak semua itu dengan izin Allah, maka dia nampak Allah. Bila nampak Allah, dia takkan buat benda jahat. Takut dia. Itu cara dia. Minta izin. Iblis kenal Allah. Iblis kenal Allah. Sebab tu Iblis minta izin dengan Allah. Kita tak kenal Allah, kita buat dia kejahatan. Kalau betul kita kenal Allah, kita minta izin nak buat jahat, agak-agak kita nak buat. Tuan-tuan, berani tak jumpa polis, minta izin nak mencuri? Siapa berani? Jumpa ketua polis negara. Yang paling tinggi kan Allah kan maha. Kalau statement izin buat maksiat, ya, Allah izinkan. Kalau berani lah pergi jumpa ketua polis negara, bagi tahu minta izin nak rompak bank. Bagi tahu. Sebab kita tak kenal, sebab tu kita buat. Tapi Allah bagi izin lah. Allah berkuasa kan. Allah buat. Nak. Okey, silakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang berlaku, aku akan tanya. Sekecil-kecil kebaikan aku catat, sekecil-kecil kejahatan pun aku catat. Allah kata. Sebesar zarah, sebesar biji sawi. Tidak terlepas daripada pengetahuan Allah SWT. Allah Maha mengetahui. Masa dah tertulis Lauhul Mahfuz, semua dah tertulis dah, Puan Liana Azhar. Tapi anda tak tahu apa yang ditulis. Kita tak tahu apa yang tertulis. Jadi, apa yang terjadi itu yang tertulis. Itu kena faham. Bak kadar dia begitu. Bukan kita yang mengubah kejadian. Oh, saya yang mengubahnya. Tidak. Semua yang terjadi, semua yang tertulis. Semua yang terjadi, semua pun yang tertulis. Okey? Poli pun cakap, nak rompak silakan. Ya, silakanlah rompak. Kena tangkap, jangan marah. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kenal Allah, mana ada?
segala perbuatan Allah. Maksudnya af'al Allah. Allah izin ya. Bukan Allah yang berbuat jahat. Jangan faham ya. Jangan salah faham tu. Airin Azizan. Perbuatan Allah maksudnya bukan Allah berbuat. Jangan. Dia tamsil dia tidak kena. Dia tidak boleh macam tu. Laisa kamitslihi syai'. Maksudnya adalah semua Allah izinkan buat. Ada pun pada manusia Allah izinkan. Allah terjemahkan. Bukan Allah yang buat. Bukan Allah yang melakukan. Salah. Tamsilan tu hati-hati, jaga-jaga. Itu nanti jadi fahaman apa? Jabariyah. Jabariyah ni, hanya ada orang marah kaitkan dengan Andika tu, dia marah. Jabariyah ni, Jabariyah ni, dia kata Allah yang buat. Izin Allah bukan Allah buat. Allah izin tapi bukan Allah buat. Kamu yang buat. Aku izin. Aku jadikan saja perbuatan kamu itu. Tapi yang berbuat itu kamu. Allah nyatakan perbuatan itu pada manusia. Atau af'al. Jabariyah tidak. Jabariyah kata, Allah buat belaka. Allah semua Allah. Bukan kita. Allah. Jahat, baik Allah. Allah. Jahat. Allah yang buat jahat. Jangan. Itu Jabariyah. Adapun Qadariyah, dia tak mengakunya izin Allah. Dah. Baik ni dengan izin kita. Kita yang nak jadi baik. Kita yang pastikan kita baik. Itu Qadariyah. Qadariyah ni dia bergantung kepada usaha dia. Ini banyak berlaku pada dalam berniaga hati-hati. Ini pun mujahadah ni. Berperang dengan statement-statement macam ni. Kita yang tentukan kita berjaya atau gagal. Kita yang berjaya, kita yang gagal. Amboi, mana boleh? Berjaya dengan izin Allah, gagal dengan izin Allah. Kalau anda tidak mohon kepada Allah, anda berusaha saja, bermaksud anda menyangkakan usaha yang bagi jadi. Salah, tu Qadariyah. Ahli sunnah wal jamaah adalah di antaranya Allah yang izinkan setiap perkara itu terjadi, tetapi Allah yang bagi kita untuk melakukan perbuatan itu. Maksudnya tertakluk kita makam af'al, makam kita makam buat. Jadi senang mahmudkan Allah Ta'ala. Tu malam ni kita sambung lagi. Bab-bab izin. Okey, baik. Andika tu siapa entah. Saya pun tak kenal. Andika siapa? Saya pun baru tahu. Allahu Akbar. Segala perbuatan af'al. Segala perbuatan yang diizinkan Allah. Dia tidak boleh nisbah perbuatan dia terus pada Allah. Jangan nisbah macam tu. Nanti bahaya. Kita dah dia panggil membentukkan. Kita membentukkan. Tak boleh. Okey, itu cara faham dia macam tu. Jadi, bila macam tu, berbalik tentang tadi, kita tidak lawan. Kita kena lawan. Kita kena lawan, tuan-tuan. Baik. Jadi sedang mahmudkan Allah. Maksudnya kita diberi pilihan ya? Ya. Kita diberi pilihan. Apa pilihan? Itu pun takdir Allah. Bukan kita yang menentukan. Kita diberi pilihan. Adapun pilihan itu pastikan dengan suruhan. Allah suruh yang mana? Memang kita ada pilihan. Tapi Allah suruh yang mana? Allah suruh buat baik. Allah suruh buat baik lah. Kita bukan, saya ni dilema lah Ustaz, nak jadi baik ke jadi jahat. Ini semua dengan Allah. Jangan bagi alasan. Allah bagi pilihan untuk kita buat apa yang Allah suruh. Allah suruh buat apa? Buat baik. Jadi baiklah. Jangan salahkan Allah pula. Salahlah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Syukur alhamdulillah atas segala takdir baik dan buruk pada diri sendiri. Takdir baik dan buruk itu pada Allah. Takdir pada Allah. Jangan salah faham. Takdir pada Allah. Yang menentukan baik dan buruk itu Allah. Izin. Itu kena faham tu. Kita ni makan minta, makan buat. Usaha kita, usaha minta. Jadi kita yang nak jadi baik. Kita minta. Allah izinkan jadi baik. Okey? Dia macam tu. Bukan atas kita baik. Baik bukan atas kita. Buruk pun bukan atas kita.
Maksud bukan atas kita ni, kita tiada daya untuk mendatangkan keburukan. Apa dalil? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada usaha. Tak ada daya, tak ada kuasa. Bukan tak ada usaha. Tak ada daya, tiada kuasa. Tiada daya, tiada kuasa. Tiada daya untuk menentukan. Tiada kuasa untuk mendatangkan. Mendatangkan kebaikan pun tak ada kuasa. Mendatangkan keburukan pun tak ada kuasa. Itu semua dengan izin Allah. Kalau manusia ada kuasa mendatangkan keburukan, habis mati semua orang dia buatnya. Sebab apa? Asal tak puas hati dia, mati engkau. Mati kawan tu. Ada perempuan ketiga kan, yang mengganggu rumah tangga, celaka engkau, mati engkau. Mati perempuan tu, tuan-tuan. Ui, saya kira kalau buruk pada manusia, ramai orang aksiden. Ramai aksiden, ramai terbakar rumah, ramai mati. Matilah dia ni. Habis, mati orang. Kalau baik pada manusia, aku berjaya. Besok terus berjaya. Sekarang berjaya. Bukan besok, sekarang berjaya. Pling. Tak jadi juga. Beria-ria menjerit. Aku berjaya. Menjerit-jerit keluar. Aku berjaya. Ni, keluar tekak ni. Kita berjaya. Lala sekali gagal. Allahu Akbar. Jangan sebut gagal, nanti gagal. Dia sebut gagal berjuta kali lah. Aku gagal, aku gagal, aku gagal. Tak gagal-gagal pun. Sebab gagal, berjaya, itu pada Allah. Kita minta lah. Minta lah. Ya. Masin mulut, bak kata orang. Itulah masin mulut. Berapa garam dia makan sampai masin tu, cikgu. Allahu Akbar. Itu datang orang-orang kadang-kadang dia rasa hebat tu. Jangan mulut saya masin ya. Amboi. Ustaz, macam mana bila orang perempuan lebih baik daripada dalam rumah, tapi ada ramai rahim ustazah yang menurunkan berdakwah keluar rumah, tinggalkan suami dan keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini soalan perangkat ni Puan Julaina. Dia begini, orang yang berilmu dia akan tahu apa yang dilakukan sepatutnya. Yang mana utama. Dakwah ni kerja utamanya adalah lelaki. Sama. Sebab tu para nabi lelaki. Tak ada nabi perempuan. Kenapa nabi lelaki? Kerana dakwah lah. Sebab dakwah ni kena keluar. Kena ajak orang. Kalau ustazah nak berdakwah dengan cara duduk di rumah, kumpulannya tertutup, tu boleh. Mengajak orang kebaikan macam-macam cara. Tapi dengan ke depan meninggalkan suami ke rumah, tu bukan cara yang betul. Minta maaf saya kena cakap benda yang betul lah. Nabi-nabi dan Rasul itu lelaki. Maksudnya nak jadi orang yang ke depan, itu lelaki. Kalau nak berdakwah di kalangan wanita, silakan, tak ada masalah. Tapi sehingga menonjol, mengungguli, dia takut jadi fitnah lah. Sampai macam Puan Juliana cakap, sampai tinggal suami, sampai suami yang kena jaga anak. Walaupun suami izin, dia kena faham. Suami izin, tapi Allah redha tak? Memang suami izin, Allah redha. Suami redha. Redha suami itu mesti mengikut syarak. Kalau syarak kata okey, baru boleh redha. Kalau syarak kata tak okey, suami redha, nanti tanggung dosa sekali. Suami nak redha dengan isteri pun kena tengok isteri. Jangan main redha je. Abang redha. Redha dah apa? Tinggalkan suami, suami jaga anak, suami buat semua. Kalau buat sama-sama tu okey lagi. Isteri buat sama-sama dengan suami, suami buat sama-sama okey. Ini bang, kerana jihad bang. Suami pun tak apalah, biar abang yang berkorban untuk awak, katanya. Sudah, katanya. Kalau berdakwah pun kena, kalau yang berniaga, sampai tinggal suami. Kalau yang berniaga pula, sampai suami kena tunggu masa free isteri. Sebab apa tu? Sebab, berniaga ustaz kan, duit tak ada, nak bayar macam mana? Saya pun yang bayar rumah tu ustaz. Saya yang bayar kereta. Saya. Suami tu, dia tak ada kerja. Jadi kerja dia jaga rumah lah ustaz. Takkan tak boleh. Biar. Tak apalah kalau ada jawab macam tu. Silakan lah. Tak boleh lah. Hati-hati ya.
Jangan. Sebab tu suami kena ada ilmu. Jangan ingat semua suami suka, suami okey dah kira dah. Okey. Dah. Jadi sedang nyembah yang mulakan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kena faham ya. Baik. Jadi Allah Akbar. Jadi maknanya berbalik kepada perbahasan tadi, latih tu biati. Kita fokus dua perkara tadi ya. Maknanya kena bersusah-susah. Bersusah tu soal isteri je bersusah. Susah bukan senang. Sebab apa? Tak popular. Duduk rumah, siapa kenal? Tak kenal pun. Ini saya susah untuk abang tau. Tak ada siapa pun kenal. Nampak? Oh, guana nak cari jodoh ni? Boleh Tuan Syiar Abdullah. Mohon kepada Allah Ta'ala. Frontliners wanita, itu tadi Puan Roziah Ma'ruf. Maksudnya, jangan suka-sukalah. Kalau benda tu, pekerjaan tu melibatkan nyawa, ini dakwah tadi. Dakwah ni, nak cerita tadi Puan Julianah kata dakwah. Okey, sebab tu saya bagi tamsil dengan Nabi. Para Nabi itu lelaki. Okay, bab frontliners, tengok position. Kalau dia doktor, melibatkan nyawa, melibatkan kemaslahatan ummah, silakan cikgu. Kan cikgu-cikgu, macam Ustaz-Ustazah ni, pastikan dia cikgu-cikgu, mengajar-ngajar sekolah, ataupun mengajar anak murid. Kan? Itu tak apalah, itu diharuskan. Adapun tadi ditanyakan tempat yang sebaik-baiknya perempuan itu di mana. Kalau tempat, saya kena jawab lah, di sisi suaminya, di rumahnya. Ustaz, kemaslahatan memerlukan, bincanglah. Jangan sampai tugas utama mengatasi tugas sekunder. Suami itu tugas utama isteri. Dia tak boleh kalau ikutkan. Jadi kena ada hikmah lah, kena ada bijaksana lah. Itu kena faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama, apa yang bersama? Kemah rumah bukan tanggungjawab bersama. Bila suami suruh, tu tanggungjawab isteri dah. Dia bersama ni, kalau tak buat, tak lengkap pahala suami. Jangan. Ni suami tak tolong kemah rumah ni, sedangkan tanggungjawab bersama. Tak. Tanggungjawab itu, apa yang disuruh, yang telah dipertanggungjawabkan. Boring di rumah nak pergi jalan kat luar rumah. Bukan jalan, nak berguling, nak berlari, nak merangkap, nak tergulik pun silakan. Tapi pastikan benda tu tidaklah melanggar segala suruhan. Suami tengok, pastikanlah. Dia kena faham. Kefahaman yang jelas apa? Wanita di mana. Nak keluar rumah, silakan. Tapi kalau keluar rumah sebab boring, anda dah silap. Sebab rumah tu syurga. Baiti jannati. Boring lah duduk syurga. Macam tu ayat dia. Boring lah duduk syurga, nak keluar pada syurga dah. Pergilah keluar. Jadi macam kita lah keluar ni. Nak tunggu masuk balik belum tentu lah. Yang silap tak masuk. Asyik boring duduk rumah, keluar lah. Sekarang tak balik-balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang memahmudkan Allah SWT. Tabiat nak keluar syurga. Itulah. Duduk rumah boring. Membuat wahai para isteri, baiti jannati, rumahku syurgaku. Duduk rumah boring. Nak keluar mana? Nak keluar pada syurga. Silakan. Keluar pada syurga. Jangan mimpi nak masuk balik. Tadi nak tanya pasal mengidam. Samalah Puan Evi Ita. Mengidam tu teringin. Teringin ni tak semua benda perlu diikutkan. Mengidam. Kalau kita ikutkan mengidam. Kalau orang tanya nanti kan kena ketulah ke apalah. Terkujat ke apa. Doalah pada Allah. Jangan ikutkan mengidam. Kalau mengidam benda-benda yang harus tak apalah. Kalau mengidam bantai benda yang pelik-pelik. Nak durian biji warna merah bang. Ya Allah. Durian tunggal katanya. Saya nak makan durian. Durian tunggal. Durian tu kat pokok tu ada satu je biji bang. Satu adalah tunggal, satu biji, satu ulas. Warna merah. Ya Rabbi lah, suami pun terkujat-kujat lagi cari. Jangan. Teringin ni kalau benda yang memudaratkan, tak payah.
Kalau sekadar bang teringin bang nak makan laksa, pergi belilah. Bang teringin lah bang, boleh tak abang cikkan ni? Pergilah. Tapi jangan diikutkan. Jangan ikutkan saja tempat teringan. Contoh, si pula tadi tarikan mati dibunuh. Memang dia akan mati kena bunuh. Adakah orang membunuh yang itu memilih menjadi pembunuh atau dia memang tadikan dia akan dibunuh Allah Ta'ala? Takdir ni apa yang terjadi. Dan orang yang membunuh tu akan ditanyalah kenapa membunuh. Manusia ada akal fikiran untuk menentukan. Itu takdir Allah. Allah takdirkan kita memilih. Jadi duduklah dengan takdir memilih tu. Semua benda Allah jadikan. Allah izinkan. Allah bagi akal untuk kita bezakan baik dan buruk. Takdir bunuh ni, mati jadi pembunuh, dibunuh ni, itu di sisi Allah. Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak boleh buat satu spekulasi. Dah dia ditakdirkan bunuh, biarlah. Nanti kan, takkan nak salahkan Allah. Cerita dia, kita tak tahu apa yang terjadi. Yang terjadi itu telah ditakdirkan. Si pembunuh, Allah dah takdirkan dia. Sebelum nak membunuh, Allah takdirkan dia boleh berfikir. Dia ikutkan apa ketika nak membunuh aku. Kalau dia ikutkan perasaan, dia akan dihukum. Habis. Poin dia paling mudah, Allah takdirkan kita untuk memilih. Jadi duduklah dengan takdir memilih tu. Pilihlah yang baik, tinggalkan yang buruk. Takdir lah tu. Kalau membunuh itu satu takdir yang buruk, nanti Allah akan kenakan nanti. Akan ditanya setiap perbuatan yang kita lakukan. Allah dah takdirkan kita. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sebenarnya menggunakan Allah SWT. Ustaz, ada cakap isteri jaga anak je. Kerja lain apa? Kerja apa? Kalau kat luar. Jaga anak je. Buatlah kerja yang tak mengganggu tanpa kena meninggalkan anak. Dah suami bagi kata jaga anak. So, bila suami suruh jaga anak, jagalah. So, buatlah je rumah lah apa semua-semua. Bantulah suami. Kan? Doa kalau untuk suami biar duit melambat-lambat. Bang, hutang saya bang. Doa kan. Isteri solehah kan. Isteri solehah ni kan apa? Doa dia makbul. Allah akan udu'uni astajib lakum. Minta. Jangan tanya, habis tu nak buat apa? Takkan duduk mandang anak. Buatlah macam-macam. Ibadah ni luas. Maksud dia takkan tak boleh kerja, Ustaz. Takkan tak boleh. Kami nak kerja juga. Nak pahala ke nak kerja? Nak kerja kan? Nak kerja ke nak pahala? Nak pahala. Nak pahala buat apa yang mendatangkan pahala. Duit, dia suami. Dah suami suruh macam tu. Ustaz, suami suruh kerja, Ustaz. Cari duit. Tak wajib taat. Tak wajib ikut suruhan itu. Sebab suruhan itu tidak termasuk dalam tanggungjawab isteri kena cari nafkah. Tak. Habis Ustaz, suami marah, pujuk elok. Cakap elok. Bang, benda ni fitnah bang. Kalau saya keluar nanti kan, tak apalah bang, saya doakan abang. Saya doakan. Saya doakan bang. Abang jangan risau bang. Saya yakin. Suami pun lega lah. Ini kadang-kadang isteri pun tahu tak apa. Kita pun tak cukup makan bang. Karang. Suami pun separuh. Yakin jugalah dia. Itu cara dia. Kalau teringin kata tak payah. Ya, betul. Teringin lah nak madu. Tak payah. Perlu madu. Abang perlu bermadu lah. Tu kena bincang. Abang teringin nak bermadu lah. Tak payah. Kalau isteri mana, abang, saya teringin abang nak poligami. Tak payah. Suami pun cakap, tak payah. Tapi kalau isteri cakap, abang perlu bermadu bang. Abang perlu. Sebab dengan kepimpinan abang, rugi kalau abang didik saya seorang. Jadi saya tengok abang ni boleh pergi jauh. Jadi abang boleh ada masa depan yang lebih jauh. Jadi saya cadangkan supaya abang perlu ada isteri. Supaya abang mampu memberikan manfaat yang lebih. Dia punya hujah tu mantap. Suami pun baik dengan keperluan yang mendesak ini.
abang akan pertimbangkanlah cadangan daripada isteri abang ni. Bahawa cadangan ini sangat bernas untuk abang pertimbangkan. Pertimbangkan dulu, jangan main telan je. Tengok keadaan macam mana, tengok cari ilmu, kemudian baru cadangan diterima. Baru cari. Tu cara dia. Keperluan, bukan keinginan. Itu jawapan untuk poligami, senang je. Keperluan, bukan keinginan. Kalau ikut keinginan, semua benda teringin. Baik, jadi sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan begitu. Latih tubi hati. Kita tutup. Payah nak jumpa cadangan macam ustaz ni. InsyaAllah. Cadangan ini akan wujud daripada penuntut-penuntut Raudatul Furqan. InsyaAllah. Semua yang menonton ni akan bagi cadangan yang begini kepada para suami anda. InsyaAllah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti suami pun jawab. Buat masa sekarang ni abang belum sampai keperluan lagi lah. Nanti abang fikirkan nanti bila sampai keperluan. Allahumma salli ala Muhammad. Latih tubi hati yang pertama, kena ada track, kena ada jalan. Itu jalan mujahadah. 2 topik kita sentuh ni adalah bersusah-susah dan melawan dengan larangan. Lawan dengan larangan, lawan dengan suruhan. Lawan, ni Allah suruh ni. Allah suruh ni. Allah suruh, kita kena lawan. Kita kena paksa diri, insya-Allah. Moga Allah rahmati. Suami tak layak ustaz. Allah, rugilah kalau suami tak layak. Maknanya berjumpa dengan suami yang lemah lah. Jangan cakap macam tu Puan Maizun. Jangan. Layak tak layak tu kita dah bersuamikan dia pun. Janganlah timbul isu poligami. Suami tak layak. Janganlah cakap macam tu. Okey. Layakkanlah. Bantulah sehingga suami jadi layak. Tak rasa bersyukur ke dapat suami yang layak? Tak rasa bersyukur ke dapat suami yang mampu memimpin? Patut bersyukurlah. Ini suka dengan suami tak layak tu. Suami tak layak. Lepas tu duduk lagi dengan suami tak layak tu. Dah tahu suami tak layak, duduk lagi buat apa? Kalau tanya saya, kalau alasan tak layak tadi, dah tahu tak layak dari awal, kenapa terima? Bukankah ada akal untuk memikirkan, ini tak layak ni. Sebab itu, siapa-siapa yang nak kahwin lagi, anda ada bocor, ada panggil apa? Soalan bocor lah. Anda boleh tengok isteri pertama, jangan tengok isteri kedua, isteri pertama. Isteri kedua ni kalau dia anak dara kahwin dengan suami kita. Tu ya. Sebab apa? Dia jumpa terus suami kita. Kalau dia pernah berkahwin sebelum ni, dia ada track record lain. Tengok isteri pertama sebab dia tak jumpa mana-mana. Tapi ustaz, isteri pertama pun janda juga. Tu lain cerita lah. Tengok pula lah dia ni isteri pertama macam mana. Soalan bocor. Kalau dah tahu dia ni tak layak, kenapa duk sibuk bermadu dengan dia? Kenapa? Cari yang layak lah. Yang layak memimpin isteri. Habis ustaz dah takdir, dah jodoh. Tu alasan lah tu, alasan. Alasan tu. Itu alasan. Bukan dah takdir, dah jodoh. Sebenarnya dah terkono Den. Den dah terkono ustaz. Dah terkono bawa-bawa taubat lah. Bawa-bawa istighfar banyak-banyak. Dah terkono Den ustaz. Ustaz Den dah terkono jumpa orang macam ni ustaz. Sabarlah banyak. Jangan nak tambah lagi terkono, lagi teruk. Okay? Ustaz, suami saya ni tak jalan tanggungjawab. Sabar. Jangan anda pun tak jalankan tanggungjawab. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi hati-hati X-file. Hati-hati dengan X-file. Nabi kata pilih anak dara. Ya, Nabi kata pilih anak dara. Syakira Nisa. Nabi kata, tapi taklah Nabi suruh. Itu bukanlah suruhan. Nabi suruh kalau dalam bab jodoh pilih yang beragama. Itu yang pasti. Anak dara ke janda tak ada masalah. Ustaz, suami kata kalau dah nampak suami nekat, dia setakat ibadat ni bukan nekat-nekat. Tapi tak apalah, isteri jalankanlah taat. Teruskanlah kebaikan. Kita tengok sejauh mana nekat dia. Kalau nekat dia kan sekadar nekat, nanti tersekat, kan tercekik. Nekat. Ni minyak tak ada ni. Dia nekat juga nak balik kampung. Minyak tak ada. Dia tekan minyak, mati tengah jalan. Dah jalan kaki. Nekat-nekat ni nanti kan susah nanti. Dia bukan sekadar nekat. Dia
Dia perlukan ada kefahaman. Dia bukan main nekat-nekat. Kita berperang fisabilillah pun bukan nekat dipanggil taklid membuta. Dia tidak ada taklid membuta. Orang lelaki jangan taklid membuta. Ikutkan. Orang lain nak kahwin, dia pun nak kahwin. Orang nak kahwin lagi, dia pun. Lepas tu, dia ikutkan sebab tercabar. Orang lain, kawan-kawan dia cabar, dia rasa tercabar. Dia bila tercabar, dia dah buat. Tak boleh. Jangan. Ibadah bukan macam tu. Ibadah ni mengikut suruhan Allah. Allah pilih dengan izin dan kesungguhan kita nak buat ibadah itu, maka Allah permudahkan. Kalau buat sebab-sebab lain, Allah akan buat dia tersekat dan terikat, tak berubah. Jadi makin teruk. Hati-hati. Itu satu signal yang besar daripada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ustaz, isteri pertama dah reda nak bermadu tapi suami tetap tak nak rujuk balik. Macam mana tu Ustaz? Isteri pertama hamil tu. Dah. Isteri je reda nak rujuk balik tapi suami tak nak. Dia tengah hamil ni tak apalah. Sebab kalau 2 bulan hamil, dia punya edah dia sepanjang beranak tu. Habis beranak, bersalin baru habis edah. Okey, tak apalah, doalah ke Allah. Doa ke Allah. Mungkin ada benda-benda yang dah buat sebelum tu kita tak tahulah. Jadi ada peluang lagi. Kalau 2 bulan, ada lagi 6 bulan. 7 bulan lagi. InsyaAllah. Doa ke Allah banyak-banyak. Doa ke Allah banyak-banyak. Yang bakal si kedua, bakal baru. Bakal dia. Bakal ni, dia ada bakal. Dia bakal apa? Bakal berhadapan dengan kancuran pun bakal juga. Dia ginilah. Puan Ahlia, dalam hidup ni, kalau kita duduk sibuk dengan keadaan orang, kita akan berada di luar keadaan. Kita akan terkesan dengan perasaan tu. Jadi, fokus pada amalan sendirilah. Ya. Fokus betulkan diri. Fokus untuk jadi baik. Fokus. Mujahadah. Jangan duk tengok, dia tengah bercinta ni. Dia tak nak rujuk balik. Ni. Allah dah bagi tahu rumah tangga yang pertama tu macam ada problem. Problem apa? Tiada keyakinan kepada Allah. Sebab tu Allah buat kerosakan tu. Masa Allah izinkan berlaku. Allah izinkan kerosakan tu datang. Adapun kalau suami tak perbetulkan, dia masih tak galik, syok dengan cinta yang tak pasti tu, dia akan mengulangi kerosakan yang sama lah. Suami akan kena lah. Anda dah ambil pengajaran, anda dah melalui situasi itu, anda ambil pengajaran. Jangan lagi mengharap pada makhluk. Taubatan nasuha, fokus pada amalan. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati. Sama juga ada yang PM saya, Ustaz, macam mana saya isteri kedua Ustaz, saya nak jadi ni, saya nak Allah, tapi suami tak jalankan tanggungjawab, macam mana Ustaz? Jalankan tanggungjawab sebagai isteri, dah. Dan keduanya, begini, suami-suami yang culas ni, sebenarnya anda kena bagi satu saranan kepada dia, abang kalau tak jalankan tanggungjawab, bagi nasihat, cakap elok, jangan marah. Nanti sampai satu tahap, Allah sendiri akan tarik segala nikmat ni, ya. Sebab benda yang salah tetap salah. Anda buat baik bukan sebab nak jaga hati suami. Anda buat baik sebab Allah suruh jadi baik. Suami yang lepas tanggungjawab, dia tidak akan terlepas. Di dunia pun dia tak akan terlepas. Percayalah cakap saya. Jangan backup suami yang tak bertanggungjawab ni. Jangan backup maksudnya, anda gini. Anda respon negatif dengan keadaan tu. Jadi, perbetulkan diri. Nasihat suami elok-elok. Sampai masa nanti Allah akan tunjukkan nanti. Cukup. Di saat Allah tunjukkan di atas kegagalan dia mendidik seorang isteri, maka di saat itu anda telah bersedia jadi baik. Lagi bagus. Jangan bawa kekecewaan dulu ke depan. Itu satu kerosakan yang besar. Jangan bawa kekecewaan itu ke depan. Allah tak suruh. Ustaz nak masukkan jangan busybody. Dia macam ni, bukan tak boleh busybody. Kita sebagai sahabat, kita kena ambil tahu. Cuma kita jangan duk fikirkan sangat lah, risau. Macam mana ya? Macam mana? Jangan. Kita ambil tahu, kita nasihat. Kita nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Kita nasihat kawan kita tu.
Kita nasihat diri kita ke, kawan kita ke, suami kita ke. Tapi jangan memikirkan, habis dia ni macam mana ni? Itu maksud saya. Jangan membiarkan, maksudnya lantaklah dia. Jangan, agama bukan macam tu. Takkan Allah nak buat kerosakan? Betul Mak Razak, Allah tak buat kerosakan. Yang buat kerosakan adalah manusia yang tidak kenal Tuhan, yang tak kenal Allah yang buat kerosakan. Manusia, sebab tu Allah kata, jangan buat kerosakan. La tufsidu fil ard. Allah larang buat kerosakan. Termasuklah kehancuran rumah tangga. Itu juga termasuk kerosakan. Jangan buat kerosakan. Baik, sedang nyaman mulakan Allah Ta'ala. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu untuk perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Tak backup Ustaz, sekadar beri nasihat. Bagus, Puan Zainab, teruskan bagi nasihat. Jangan jadi punasihat. Punasihat kita duk kondem suami kita. Jangan jadi punasihat. Bagi nasihat dari hati. Nasihat Ustaz, nasihat suami kena berkali-kali ke Ustaz. Nasihatlah. Nasihat ni tak seperti sekali. Berkali-kali sebab kita makan kuali. Nasihat kita ni kan tak berbisa. Nasihat tak ikhlas. Kalau nasihat tak ikhlas, dia kena banyak kali. Kalau nasihatnya ikhlas, sekali nasihat, Allah berbekas ke hati suami. Memandangkan nasihat tak ikhlas, tukar nasihat tak ikhlas. Jadi kena berkali-kali lah, nasihatlah sampai ikhlas. Sampai kita ikhlas menasihati suami. Bukan sebab tak berubah tu, kita tak ikhlas. Nak suami berubah sebab kita. Sebab ada kepentingan. Sebab kita nak apa yang tak dapat tu. Berubahlah bah, jalankan tanggungjawab. Saya pun nak juga dalam hati lah. Aku nak juga benda-benda yang tak dapat tu. Bukannya ikhlas. Betul. Hati-hati ya. Ikhlaskan hati untuk menasihati agar yang dinasihati terkesan dekat hati. Bila terkesan dekat hati, insya-Allah Allah akan bantu perubahan nanti ya. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Jumpa malam ini dalam tajuk izin. Allah izinkan. Kita akan kupas sikit tentang izin Allah tu. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf sekali. Dan teruskan istiqamah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.